Kadang-kadang bala itu datang, ada dia punya hikmah dia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi kita Muhammad menamakan surah Yasin itu sebagai Al-Mu'immah, ta'ummu li sahibiha khairai ad-darain, kebaikan di dua negeri, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu satu nama yang Nabi kita beri. Nama yang kedua Wad-Dafi'ah, penolak bala, penolak musibah. Nabi kita memberi nama surah Yasin itu surah Ad-Dafi'ah. Apa makna Ad-Dafi'ah? Tadfa'u anhu kulla madarrah, yang menolakkan daripada orang yang membacanya akan segala mudarat yang menyakiti. Nah, karena itu kita memohon kepada Allah, faya dafi'al baliyat, wahai Tuhan yang menolakkan bala daripada kami, idfa' anna kulla bala'id dunya wa azabil akhirah. Idfa' anna, tolakkanlah daripada kami kulla bala'id dunya, segala bala di dunia, wa azabil akhirah, dan siksa di akhirat. Dengan berkat surah Yasin yang bernama penolak tadi, tolakkan bala daripada kami di dunia, tolakkan siksa daripada kami di akhirat. Itu yang kita minta. Wa ya qadiyal hajat, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, iqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat kami. Ya khairan nasirin, wahai sebaik-baik Tuhan yang menolong, bi barakati surat Yasin, dengan berkat surah Yasin, wa barakati man anzaltaha alaihi, dengan berkat orang yang engkau turunkan surah Yasin ke atasnya. Siapa itu? Dengan berkat orang yang engkau turunkan surah Yasin ke atasnya, dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kepangkatan Rasulullah, dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kita bertawassul dengan Rasul, meminta kepada Allah dengan menyebut kehebatan surah Yasin dan juga dengan menyebut kehebatan pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma ishfina bisyifaika, ya Allah sembuhkanlah kami dengan kesembuhan Engkau. Kan dalam doa ruqyah yang masyhur, bila orang sakit dia berdoa kan, Allahumma anzil alayya dawaan min dawaika wa shifaan min shifaika ya arhamar rahimin. Turunkanlah ke atas aku obat daripada obat Engkau, kesembuhan dari kesembuhan Engkau, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Minta Tuhan turunkan obat, penawar untuk kita. Nah ini Allahumma shfina bisyifaika, ya Allah sembuhkanlah kami dengan kesembuhan Engkau, ajilan bersegera, kamilan yang sempurna, bihaqqil Qur'anil azim, dengan keberkahan Al-Quran yang agung, wa nabiyyikal karim, dengan kepangkatan Nabi Engkau yang mulia, wa bihaqqi surat Yasin, dan dengan keberkahan surah Yasin. Baru dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di situ selesai doa surah Yasin yang telah kita baca 2 kali sudah yang dahulu, ditambah lagi ini pula, jadi 3 kali. Saya kira tuan-tuan dan puan telah pun memahami doa Yasin yang kita terjemahkan tadi. Mudah-mudahan bila kita baca Yasin, kita baca doa dia, bila kita faham, hati kita lebih khusyuk, lebih mengerti, maka kita meminta akan lebih meresapi dia punya makna. Karena syarat khusyuk itu adalah di antara syarat khusyuk memahami makna. Kan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan 8 perkara yang mesti ada bagi orang yang nak khusyuk dalam sembahyang itu. Satu di antara 8 itu,
dia faham apa yang dia baca. Kalau dia tak faham, dia nak khusyuk macam mana? Tak dapat khusyuk. Dia tak faham apa yang dibaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Faham dah? Dah dia kata. Itu macam mana dia nak membayangkan maknanya? Oleh kata orang yang khusyuk, syarat mutlak dulu kepada sesuatu yang kita nak dapatkan khusyuk itu kita faham maknanya. Karena itu kan kita belajar arti daripada bacaan yang kita baca dalam sembahyang. Belajar kita makna surah Al-Fatihah. Belajar kita makna surah-surah lazim. Ayat-ayat lazim yang sentiasa biasanya dibaca oleh imam-imam. Jadi kita faham. Kalau imam baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka, faham kita maksudnya. Imam baca alhaakumut takatsur, korang-korang daripada wadduha sampai ke akhir Quran. Ya kan? Kalau boleh itu satu Quran lah. Sebenarnya kita sangat taksir kepada Al-Quran. Sangat sikit masa yang kita bagi pada Quran. Kebanyakan orang kita memang tidak faham kepada Al-Quran. Kadang-kadang qari-qari sendiri tak faham. Orang Arab dia heran tengok orang Melayu baca Quran, suara sedap. Memang lidah Melayu sedap baca Quran. Diakui oleh Arab. Dia kagum mendengar qari-qari atau majlis tilawah antara bangsa, bukan negeri lain berani buat. Karena buat di Malaysia, pasal orang kita alhamdulillah juara-juara pun belah-belah sini lah. Kalau tak Indonesia kadang Malaysia punya tu lah. Suara orang kita ni hebat-hebat baca bahasa Arab. Kagum Arab Malayan pada orang kita. Yang dia lebih kagum lagi bila dia tanya, hang faham dah yang hang baca tu? Dah kata, lagi dia kagum. Baca sedap tapi tanya faham dah yang baca tu? Tak faham. Tadi masa baca berhenti pun kena gaya, ambil balik pun kena gaya. Macam baca orang faham lah, tapi dia tak faham. Tu dia heran Arab tengok, macam mana hang boleh berhenti tang ni? Boleh ambil balik kau ni ya? Mana? Tak faham. Tu dia heran tengok kita. Jadi jangan sampai kita baca yang tak faham. Mesti kita belajar memahami Al-Quran. Sekurang-kurangnya surah-surah yang pendek. Di mana saya mengatakan perhatian orang kita kurang kepada Al-Quran dan yang lain-lain lah. Sepatutnya kita kena beri masa untuk belajar dia. Kalau saya yang rendah ini, yang tak ada apa ni, dapat satu surat, pakai sampul surat cantik. Surat itu dihantar daripada White House, daripada Obama hantar surat ke saya. Misalnya kan, surat dia cantik ya, daripada Presiden Amerika hantar surat kepada saya. Tentu dah surat tu bahasa orang putih. Saya mengaku memang tak pandai cakap orang putih. Adalah sikit-sikit tahu, tapi kalau baca surat tak faham. Tak boleh. Saya memang tak pandai orang putih. Kalau saya dapat surat Obama tadi hari ini, saya buka, baca, tak apa nak ngerti dia kata apa tahu. Tapi adalah dalam surat tu, for you $1000 US. Macam ada faham-faham sikit-sikit tu. Macam ada sikit-sikit faham. Kemudian dalam surat tu macam dia suruh saya pergi ke Washington untuk ambil anugerah yang tu lah apa. Pada ada lebih kurang lah, tapi tak faham sangat. Cuma agak-agak tu boleh lah. Rasanya saya yang bodoh ni dapat surat tu hari itu, saya tak boleh lena. Ni 1 juta US ni dia nak bagi kat saya. Saya mesti tanyalah kawan-kawan saya, siapa pandai cakap orang putih? Saya nak kena minta dia ni lah, tolong terjemah apa maksud dia ni. Dia nak saman saya ke, dia nak apa, nak hadiah ke saya ke? Tapi nampak-nampak nak bagi hadiah. Kerana for you tadi untuk kamu. Saya faham sedikit lagu tu lah. Saya tak boleh lena hari tu. Mungkin malam saya nak lena, saya baca surat dia tu. Betul, tak apa namanya, tak mata.
Manusia yang macam tu kirim surat ke saya hormat kepada dia macam tu. Membayangkan kebesaran dan kehebatan daripada surat yang dia tulis kepada saya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita, yang dalamnya segala pahala, yang dalamnya segala kebaikan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya 190 pahala kita dapat. 190 ketui, macam ketui mah kita dapat. Allahu Akbar. Kita tak duli ke dia? Masya Allah. Yang Obama tadi, kalau saya sampai hari itu juga saya minta tolong terjemah. Yang kita tak faham-faham lagi Al-Fatihah, tak faham-faham lagi misalnya Alhaakumut Takatsur, apa maknanya? Sejak kita sembahyang dulu umur 15 sampailah umur 50 dah. Berapa tahun? 35 tahun duk baca yang tu, duk tak faham tu dah. Tak berasakah kerugian? Kalau saya ada pasal Obama, hari itu juga saya nak minta tolong terjemah saya apa kata. Tolong booking tiket dekat saya, tolong langsung bertindak kita. Masya Allah. Dunia yang Nabi kita kata tak ada harganya ini, yang itu yang kita pulun, ya kan? Sedangkan akhirat, Masya Allah. Al-Quran, surah Wadduha, surah yang pendek-pendek itu besar, yang pahala-pahalanya banyak. Bukannya nilai 1 juta, lebih dari itu lagi. Tapi kita tidak mempedulikan seperti kita mempedulikan kalau kita dapat dunia tadi. Itu sebenarnya. Jadi kita sepatutnya lah merasa gembira, merasa bertuah bila kita dapat Al-Quranul Karim. Kita berdoa, kita faham, kita mengerti, kita khusyuk, Masya Allah. Itu nilainya luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, barang siapa yang diberi Allah kepada dia faham Quran, oleh kerana dia masuk ngaji di pondok lah, sekolah agama, dia faham Quran. Kawan dia yang sekolah sains lulus di situ, lalu kerja sebagai jurutera kapal terbang, besarlah dia punya gaji, angka puluh lah kepala dia, 10 juta apa Indonesia, 10,000 sebulan, ya kan? Yang kawan ni jadi pak lebay saya lah, dah lah 1,200 kot, ya, sebulan. Saya tak bernasib baik lah. Kawan saya masa sekolah rendah sekali dulu, dia dapat ilmu sains dan teknologi, lalu dia menjadi jurutera apa, gaji dia 10,000, saya ada 1,000. Untung dia, saya tak untung. Siapa yang berkata demikian, faqad istasghara ma 'azzamahullah, dia telah menghina apa yang sebenarnya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh Quran, boleh faham Quran, itu bukan boleh dinilai. Bila dia menganggap kawan dia lebih bernasib baik dari dia, aku ni ayah aku hantar aku ke pondok dulu jadi macam ni ya. Jadi saya kurang bernasib baik lah. Yang baik kawan 10,000 sebulan, aku 1,000 saja. Untung dia lah, saya tak beruntung. Siapa berkata demikian, orang itu sebenarnya, Nabi kita bersabda, menghina apa yang sebenarnya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan besar kelebihannya Al-Quranul Karim. Baik, kembali kita kepada kitab. Jadi setelah selesai surah Yasin, kita lanjutkan pula dengan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ayatnya semuanya 96. Ini kan di antara surah-surah yang Nabi kita memang baca tiap hari, baca tiap malam. Yasin Nabi kita baca tiap malam, Al-Waqi'ah tiap malam, Tabarakalladzi tiap malam, tambah lagi 2 Hamim Ad-Dukhan tiap malam. Kemudian apa lagi? Satu, surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. 5 surah tu saban malam pasti Nabi kita baca. Kita kadang-kadang Yasin bacalah malam apa? Malam Jumaat. Lepas tu ada orang kata bid'ah kalau baca malam Jumaat, pakai tak baca langsung Yasin ya.
Baca hal lain. Tak baca dah. Nabi tiap malam. Mungkin maksud orang bid'ah tu baca malam Jumaat saja, kena baca tiap malam. Itu maksudnya. Yasin kena baca tiap malam. Memang begitu Nabi kita. Saban malam yang 5 surah tu Nabi kita tak tidur lagi kecuali Nabi kita baca yang 5 surah tadi. Yasin, Idza waqa'atil waqi'ah, Tabarak dengan Ad-Dukhan dan Alif Lam Mim Tanzil. Saban malam tu dibaca. Kadang-kadang dibaca dalam tahajud, kadang-kadang dibaca dalam ba'diyah isyanya, dan begitu seterusnya. Apa kelebihan surah Idza waqa'atil waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah ni ringkas cerita tuan-tuan, amalan kaya. Amalan siapa nak cepat kaya, baca surah Idza waqa'atil waqi'ah. Jangan ketinggalan saban hari. Memang khasiatnya demikian. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, waktu tak meninggal dunia, dia punya anak 5 orang, semua perempuan. Jadi masa dia nak meninggal dunia, ada yang tanya kat dia, Tuan Syekh, ada tinggal apa kat budak-budak ni? Yalah, nak meninggal dunia kan ada tanah. Tang mana geran berapa ada? Tang mana? Abdullah bin Mas'ud menjawab, saya sejengkai pun tak ada tanah. Tak ada. Itu macam mana ni? Perempuan semua. Kalau laki-laki tak apalah, sedang kerja kan. Perempuan susah. Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, anak saya tu semua hafal surah Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi saya tak payah bimbang, rezeki dia mesti ada. Dia sebenarnya bukan yang tu, Quran pun dia hafal. Maksud jadi sebut anak-anak saya tu semua hafal surah Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi saya tak ada kebimbangan apa-apa. Daripada tinggal tanah seorang 10 relung. Kedah panggil relung. Tahu Selangor apa? Ika apa? Rumah taman seorang 2 buah, tinggal dia ke anak-anak. Tenang lagi dah, tinggal rumah sewa pun ada, tanah pun ada, yang ni pun ada. Yang tu tak tenang lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku merasa tentram meninggalkan anakku yang perempuan semua 5 orang. Tenang,